Nombor dia. Ha. Ada kan? Ha. Ha, tengok. Dia berhenti dah RM2 malam minyak. Dah, tinggal. Tak. Ni apa jalan? You tengok tu meter lah. RM8 tadi, minyak kau macam ni tau. Ha. Mana dia sudah itu RM10 set kan? Berapa Last sini time jalan? RM27 tadi. dia last time kan? Kenapa meter you laju angkat satu minyak pun nak keluar? Dia nampak Jalan sendiri je. RM1 tu daripada RM10 macam ni. What is this? Saya tak marah kak, tapi beradil lah sikit. Kena check lah selalu. Matilah macam ni. Tuang pergi sana, tuang. So, okay. You keep note. I faham. We trust you and pour the petrol. End up macam ni. Okay, tak apa. Now you replace by my oil. Naik satu par je. Awalnya kakak. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat tengah hari. Right, so hari ni 3 hari bulan Mac 2021. So apa hari ni STS 21 channel nak buat? Hari ni kita nak buat review. Yang mana sebelum ni kita pernah tengok viral, ada setengah orang claim isi minyak di company A, company B, company C ada beza. So hari ni kita nak buat review secara live yang kita rekodkan. Adakah fakta ini benar ataupun tidak? Alright. So hari ni saya ditemani oleh rakan saya, Mr. Ross. Right. So apa yang kita perlukan adalah 3 botol kosong. Kita fokus pada 3 main company dulu, oil co company yang besar dalam negara kita, untuk kita buat pembelian 1 liter di setiap stesen minyak. Okay. So stay tune, kita boleh tengok fakta-fakta yang menarik hari ni yang kita boleh kongsikan bersama anda semua. Okay, facing bagi saya boleh nampak. Alright. So saya try switchkan kamera ke depan, tak boleh. Sebenarnya untuk penggunaan telefon bimbit dekat stesen minyak, kalau kita gunakan kat luar tak boleh So bila tak boleh ni jangan buat lah. Dan untuk pengisian dalam botol plastik macam ni pun tak dibenarkan. Okay? So jangan tirulah benda ni tak dibenarkan. Right? So rakan saya kalau boleh nampak tu, pergi bayar dekat kaunter untuk 1 liter minyak. Okay? So stesen yang pertama kita pergi hari ni adalah Petronas. Tapi kita gunakan hanya untuk dalam cabin kereta saja. Kita tak boleh gunakan kita punya kamera ni dekat luar. Okay, kita botol, kita dah marking. Okay. So boleh nampak tak? Saya tak boleh nampak lah. Okay, itu meter 1 liter kita isi. Kalau boleh nampak dia punya meter kat atas tu RM2.05, and then dia punya liter 1.002.
So kalau nak ikutkan lebih lah, lebih 0.02. Dia patutnya 1 liter, dia akan jadi 1.000. Okay. So done yang pertama. Okay. So ini hasil dia. Okay, stesen yang pertama 1 liter minyak. So kita akan menuju ke stesen yang seterusnya. Okay. Traffic light depan, kita U-turn balik. Ke depan tu ada Shell. Saya tak perasan tadi, patut sebab kamera dia tak boleh facing. Nampak Saya tak sure dia boleh zoom dekat digital ringgit dengan liter tadi. Okay, selesai tuan-tuan. Yang pertama, okay, ni hasil kita yang pertama. Tunggu result dia. Okay, selepas kita dapat yang ketiga. Himpit kanan, kita kena U-turn. Okay, lepas ni STS21 berharap semua rakyat Malaysia akan berilmu. Okay. Benda ni kita buat secara live record. Kita tak ada hanky-panky, kita tak ada bias pada mana-mana company. Okay. Kita ikut apa yang dispenser keluarkan. Kalau 1 liter, 1 liter lah. Kalau lebih lah. Kalau kurang lah dia. Okay. So yang kedua, kita akan masuk Petron dulu. Okay. So sekali lagi saya pesan, saya ingatkan, penggunaan telefon bimbit di luar kabin kereta tak dibenarkan di setiap petrol station yang ada. Dan pengisian di dalam botol plastik macam ni tak dibenarkan sama sekali. Okay? Tidak dibenarkan sama sekali. Okay? Ramai orang buat, tapi benda yang tak boleh lah. So kita jangan ambil risiko. Benda yang tak boleh, memang tak boleh. Okay, kita fokus hari ini pada pengisian RON 95. Dia punya meter tu nampak macam gelap. Dia ni. Ini terang sikit, besar. Okay, right. Okay, stesen yang kedua, saya akan terus pergi ke kaunter untuk buat bayaran. Saya tak tahu sekarang ni. Kalau dulu setiap di mesin tu dia akan bundahkan kepada pulu yang hampir, tapi tak sure sekarang ni masih macam tu ke atau dia akan kembalikan di mesin. Ada setengah-setengah orang dia tak kisah di mesin, ada setengah-setengah orang dia sangat kisah, even tu 1 sen. Tu perbezaan manusia kan, berbeza-beza kan. Jadi hari ni kita tengok adakah petrol station ni mengeluarkan minyak yang berbeza-beza walaupun 1 liter. Di set 1 liter, adakah dispenser Shell, dispenser Petron ataupun dispenser Petronas ni berbeza-beza. Saya kalau boleh tak nak mention sangat lah pasal nama-nama company ni, tapi kalau saya tak bagi tahu nanti nampak macam tak real pula. Okay, kita sampai. Boleh nampak tak meter tu jelas tak? Okay. Jangan tiru aksi ni. Aksi ni sangat berbahaya. Kita fokuskan kepada pengisian dan juga okey. Dia punya ringgit tepat 2.05, dan dia punya liter pun tepat 1.000. Okey. So bab color ni jangan argue sangat sebab detektif. Oil base semua sama, yang berbeza hanyalah additif. Okay, hasil yang kedua, right, RON 95 daripada Petron. Okay, so kita terus stesen yang ketiga. Kita teruskan perjalanan stesen ketiga.
So STS21 berharap agar anda semua dapat viralkan kita punya video ni nanti, supaya semua rakyat Malaysia akan faham dan tahu perbezaan ataupun persamaan yang ada di setiap stesen minyak. And then jika berlaku, nanti kita akan sharekan macam mana jika berlaku kekilafan ataupun kerosakan pada sesetengah dispenser, macam mana nak selesaikan masalah tu. Okay. So kita tak payah nak bergaduh-gaduh, kita tak payah nak bertegang urat, kita tak payah nak tu yang depan sekali tu. Kita tak payah nak viral-viralkan benda yang tak pasti. Kan? Jadi bila kita berilmu, kita akan dapat informasi yang tepat dan kita tahu nak handle macam mana bila berlaku sesuatu perkara yang tak kita inginkan. Betul, duit kita bayar. Adakah pengusaha-pengusaha ni sengaja buat helah untuk menipu pengguna? Benda tu betul ke tak betul? Okay, so kita terus ke misi kita yang seterusnya di stesen nombor 3. Okay, untuk hari ni kita fokus 3 oil co company, main oil co company yang besar dalam Malaysia dulu. Okay. Kita pergi buat bayaran dulu dekat kaunter untuk 1 liter minyak. Saya jelaskan kat sini sedikit. Jika berlakunya kekurangan minyak, kita pump dia laju, bila hujung-hujung dia slow. Memang dia set macam tu sebab dia tak nak bila yang hujung-hujung tu nanti kalau minyak tu keluar laju, tangki pelanggan hampir penuh, dia akan melimpah. Dia tak nak macam tu. So bila sampai nak hujung, dia akan slow. Okay, kalau anda perasan 50 sen yang terakhir tu slow sangat untuk dihabiskan. RM1 yang terakhir tu dia akan slow untuk dihabiskan. Okay, kita fokus pada digital board tu. Kalau nampak, sebab penggunaan di luar tak dibenarkan. Penggunaan telefon di luar tidak dibenarkan. Jadi kita fokus hanya pada penggunaan telefon bimbit di dalam kabin kereta saja. Okey, selesai pengisian. Ringgit 2.05 dan liter 1.00. Okey. Right, selesai. Yang ketiga. Baik. Setiap dispenser ni dipantau. Setiap dispenser ni dipantau dan dia ada stiker. Last dia punya, kalau perasan di bahagian kiri atas sekali nampak stiker most like macam stiker sirim tu. 21 hari bulan 9 21. Itu tarikh expired dia punya inspection dispenser. So kalau anda tengok minyak anda kurang dan sebagainya, anda tengok stiker tu. Bila kali terakhir pump tu diselenggara, okey, ataupun bila kali terakhir Kementerian Dalam Negeri ataupun Hal Ehwal Pengguna di bawah Jabatan Meteorologi buat pump test untuk alat sukat. Alat sukat ni termasuklah timbang dan sebagainya. Okey, semua ni akan diambil kira bila berlakunya kerosakan. Sebab anda kena ingat dispenser ni mesin ni dia ada wear and tear. Sampai masa dia akan rosak. Ibarat macam ni lah, walaupun kita pakai kereta tu kereta baru, tapi boleh rosak tak? Kadang-kadang ada juga kan kereta baru, alternator rosak, bateri kong dan sebagainya. So benda yang berkaitan dengan mesin ni kita susah nak cakap sebab dia ada wear and tear. Jadi ada kecaman-kecaman daripada sesetengah pihak mengatakan pengusaha mengaut keuntungan dengan menipu pengguna. Sebenarnya tidak begitu tau. Anda kena tahu hukuman yang mereka
akan terima sekiranya mereka melakukan perkara-perkara seperti itu. Okey. Yang pertama sekali, mereka akan kehilangan perniagaan mereka, yang mana lesen perniagaan mereka akan ditarik balik, dan denda yang mereka akan terima dihukum dengan denda yang agak berat. Jadi tak ada orang nak pergi buat kita balik. Tak ada orang nak buat kerja macam tu. Okey, merosakkan bisnes sendiri. Mereka takkan buat lah. Incoming pula. So hasil kita yang ketiga tadi, ini dia. Ni hasil kita yang ketiga. Macam saya cakap tadi, bab colour jangan argue sangat, sebab oil base semua sama. Semua minyak sama, cuma beza dia adalah additif. Additif ni macam Petronas dia pakai dipanggil yang terbaru dia panggil Pro Drive. Yang Petron dipanggil Bliss. Shell dia panggil apa? Kalau tak silap saya, Shell dia adalah bahan additif dia, nama dia. So kat sini kalau kita tengok, ketiga-tiga minyak ni colour dia kuning lah, RON 95. Okay. Dan anda sedia maklum, RON 95 telah diumumkan oleh kerajaan harga shilling RM2.05 seliter. Apa maksud harga shilling RM2.05 seliter tu? Okay, sekiranya berlaku kenaikan minyak mentah di pasaran dunia melebihi daripada RM2.05, kerajaan akan tetap jual harga RM2.05 juga. Selebihnya ditanggung oleh kerajaan, most like macam subsidi lah, tetapi tak di kategorikan sebagai subsidi. Kerajaan tak umumkan itu sebagai subsidi. Dan sekiranya harga pasaran dunia jatuh dan minyak mentah harganya lebih murah daripada RM2.05 seliter, kerajaan akan jual minyak tu dengan harga lebih rendah. Okay. Kenapa RON 95 saja yang dibagi? RON 95 dan juga minyak diesel. Ini lebihkan kepada untuk mengawal kenaikan harga barang lah. Sebab sebelum-sebelum ni anda semua pun tahu, setiap kali naiknya harga minyak, harga barang pun mencanak-canak naik. Setiap kali turunnya harga minyak, yang terbaru tahun lepas, kita dikejutkan dengan harga minyak yang boleh dikatakan masuk sejarah lah, RM1.25 seliter. Tapi pada ketika itu MCO, kenderaan pun tak banyak bergerak. Tapi pada ketika itu, kalau anda perasan, harga barang makin mahal. Padahal minyak dah turun, tapi harga barang tak pernah pun turun. Itu masalah dalam negara kita. Kita pun tak tahu kat mana silap dia, daripada mana puncanya. Sebab kita tak tahu cara pemerintahan negara kita ni macam mana. Nak cakap macam tu lah. Sebab pasal politik ni, kita nak claim lebih-lebih, saya nak ulas lebih-lebih pun susah. Sebab hari ni apa saja yang you cakap, kecam tetap kena kecam. Betul ke salah ke tetap kena kecam. Jadi politik ni kita tolak tepi. Yang paling penting sekarang ni, STS 21 nak semua rakyat Malaysia ada pengetahuan dalam satu benda yang saya kategorikan keperluan harian kita. Kita isi minyak, betul ke tak betul? Ada orang klaim, aku kalau isi kat sini mesti minyak aku kurang, aku kalau isi kat sini mesti minyak aku lebih. So hari ni kita tengok sama ada dakwaan mereka ni benar ataupun tidak. So kita nak cari tempat yang agak sesuai untuk kita tunjukkan hasil.
hasil daripada pembelian minyak kita 1 liter di setiap petrol station tadi. Harap-harap bersabar harap-harap bersabar. Saya harap semua bersabar untuk melihat hasil. Sebab hasil ni kita kena cari tempat yang stabil, tempat yang level untuk kita tunjukkan dia punya result. Okey. Cuba teka minyak pula. Minyak mana yang lebih, minyak mana yang kurang. Siapa dapat teka dengan betul ni kan, kita bagi dia hadiah. Okey, kita bagi dia hadiah 1 liter minyak raw 95. Tak payah post. Minyak ni kita tak payah post. Bagi tahu dekat mana kita pergi bayarkan untuk 1 liter minyak dia. Tapi siapa yang tolong viralkan kita punya video ni, kita boleh bagi hadiah full tank minyak dia. Jangan bawa lori lah. Bawa kereta atau motor sudah. Terus kita terus. Ni nak U-turn balik, kita terus. So selepas ni saya berharap netizen semua tak ada kemusykilan. Tak ada kemusykilan. Sebab banyak perkara-perkara yang berlaku, yang diviralkan, sama ada benda tu betul ataupun tidak, Allahu alam. Tapi hari ni STS21 kita buat live record daripada satu stesen ke satu stesen, dan kita isi pun kita record. Cuma tadi saya dah pesan, penggunaan telefon bimbit ni, video telefon bimbit ni di petrol station mana-mana pun memang tak dibenarkan. Sebab dia akan boleh menyebabkan musibah lah, kebakaran dan sebagainya. Sebab daripada radiasi yang dikeluarkan oleh telefon bimbit, dia akan menghasilkan spark. Ramai orang ambil perkara ni sangat mudah, tapi tak berlaku pada diri sendiri tak ada masalah. Dah berlaku pada diri sendiri nanti baru nak menyesal. Sebab kalau kita tengok dalam negara kita pun bukan tak pernah berlaku kes-kes macam ni banyak. Guna phone ketika isi minyak terbakar. Dah banyak berlaku dah. So kalau tak berlaku pada diri sendiri lagi, elakkanlah. Kadang-kadang bukan apa, kita ni terlupa. Telefon duduk dalam poket, kita pun isi minyak, telefon berdering, kita pun tak ingat kita dekat mana. Terus ambil phone, jawab. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok pelanggan-pelanggan yang macam ni berada di stesen minyak, kebiasaannya kru di stesen-stesen ni akan tegur. Kalau dia berada dekat, mungkin dia tegur dengan cara perlahan lah. Kalau dia berada jauh dengan customer ni, bila dia nampak customer ni gunakan telefon bimbit, dia akan jerit daripada jauh lah. Dia takut. Kita takut. Bukannya kita nak marah, tapi dia orang takut. Mereka takut. Mereka bukan nak marah kita, cuma mereka takut jika berlaku kebakaran. Terus je. Siapa? Tak apa, kita pergi depan sikit. Sekolah ni ambil nombor belakang. Hello. Salam. Ya bos. Dalam pukul 12 bos. Dalam pukul 12.30. Lori tengah on the way. Okay. Alright. Baik. Saya tengah follow up. Sorry ada gangguan. Okay. Alright. So sebelum saya terlupa, saya highlightkan juga kat sini, STS21, apa yang kita buat, main business kita adalah pembekal. Kita pembekal minyak untuk industri. Kita pembekal minyak untuk industri, yang mana kita boleh supply diesel dan juga petrol. Okay. Yang mana Metro International Sdn Bhd ni base kita dekat
base kita dekat Kelang. Okay. Website kita www.metrointernational Sdn Bhd. So nanti saya cuba minta admin highlightkan sekali kita punya website. So bagi anda yang ada kenalan ataupun pengusaha-pengusaha syarikat logistik yang ada transportation yang menggunakan bahan diesel, hari ni kita tahu ekonomi pun tak berapa nak stabil, pengusaha-pengusaha banyak terjejas selain daripada banyak persaingan, revenue mereka jatuh berulung. So banyak syarikat yang terjejas daripada segi kewangan, financial, komitmen mereka nak bayar gaji bekerja, maintenance lori dan sebagainya. Jika perlukan khidmat kami bersedia untuk membantu, yang mana kami boleh membekalkan, kami boleh menawarkan pakej-pakej yang menarik sebagai rakan kongsi kepada syarikat-syarikat anda. So pakej-pakej tu boleh kita bincangkan kemudian lah. Yang pastinya harga yang kami tawarkan harga yang munasabah. So nanti saya pun boleh minta kepada admin tolong highlightkan nombor saya di dalam video ni. Boleh hubungi direct saya ataupun admin terus di talian 010 6111 116 atau 010 33 444 22. Nombor semua memang kurang ajar punya nombor lah. Tu ada sejarah nombor-nombor tu sebenarnya. Nombor tu ada sejarah, dan cerita pasal sejarah nombor ni panjang ceritanya. Banyak yang pahit daripada manisnya. Tapi siapa yang dapat manis tu alhamdulillah lah, rezeki masing-masing. So saya pun kalau boleh tak nak lama sangat buat video ni, nanti anda bosan. Kita dalam perjalanan, jam sikit jalan ni. Kita dalam perjalanan nak cari tempat yang agak redup, tempat yang level untuk kita tunjukkan hasilnya. Sabar sikit, kita cuba cari dalam masa 5 minit ke 10 minit lagi tempat ni. Turn left. Sebab benda ni kita nak buat live record, kita tak nak potong cut sambung. Nanti tak nak ada isu dan sebagainya. Dan kami kat sini terus terang SDS 21 atau sebelah kiri. SDS 21 ni kita tak ada bias kepada mana-mana. Kita natural, kita boleh level tak tempat ni? Boleh tak? Besi tu level ke? Okey, kita dah dapat tempat. Okey, kita bagi kita punya admin tolong pergi susun dulu. Okey, siapa boleh teka mana banyak company A, B atau C? Alright? Nanti kita boleh bagi hadiah. Contact admin bagi hadiah. Okey. So dekat luar ni dia agak bising sikit. Saya harap nanti boleh dengar lah suara kita. Kita harap sangat-sangat boleh dengar suara kita. Okey, sekejap kita dah susun. Tapi saya kalau boleh saya minta tutup dulu bagi anda teka. Yes, kita tunggu sekejap sebab dia tengah berkocak. Botol tu kita bawa tadi, dia tengah berkocak. Okay. Dah okey dah tu, tutup depan tu. Nama tu tutup dulu. Tutup pakai kertas. Boleh. Tutup kertas kat bawah tu. Okey. Show off belakang dulu. Kita buat surprise. Okay? Kita buat surprise. Allah rupiah. Lambat lagi nampak
boleh lah ni. Right? Kita cuba tengok hasilnya. So harap-harap lepas ni netizen sebelum buat apa-apa komen ataupun viralkan apa-apa isu tentang liter yang dikeluarkan oleh dispenser di semua stesen minyak yang berada dalam negara kita, supaya pastikan anda punya fakta tu betul. Sebab bila kita viralkan satu-satu isu, jika benda itu tidak betul, dia jatuh fitnah. Jadi tak baguslah. Okay? Right. So tuan-tuan, anda semua boleh nampak, okay? Boleh nampak tak 3 botol yang kita susunkan ni? Nampak tak level minyak dia tu? Okey, saya boleh kategorikan hampir perfect, semua sama. Okey, hampir perfect, semuanya sama. Okay. Semuanya sama. Daripada segi color, saya dah jelaskan tadi, color ni dia punya identik. Okey, bahan identik yang mereka gunakan untuk identik masing-masing. So kita boleh pusingkan daripada depan. Inilah hasil dia. Boleh nampak 3 botol daripada kamera ni. Nampak? Jelas So maknanya 3 sama. Okey. Sama. So maknanya fakta-fakta yang pernah diviralkan sebelum ni tidaklah baik, dan sekiranya berlaku kekilafan ataupun kerosakan dispenser, tuan-tuan boleh terus berjumpa dengan kru ataupun bekerja di stesen-stesen yang terlibat. Okay, anda boleh minta mereka untuk buat pump test depan anda. Mereka akan lakukan serta-merta dan mereka akan tunjukkan hasil daripada pump test. Sekiranya berlaku kekurangan minyak tu, mereka akan gantikan immediately. Serta-merta mereka akan gantikan minyak, tuan-tuan. Sebab macam saya jelaskan tadi, setiap dispenser dia ada wear and tear. Bila dia nak rosak, dia tak bagi tahu. So jika nasib anda tak baik pada hari tu, berlakulah kerosakan tu, dan kalau anda tak perasan, anda akan rugi. Dan jika anda perasan, terus berhubung dengan kru yang bertugas, maklumkan kepada mereka, dan jika benar minyak tuan-tuan tu kurang, mereka akan gantikan minyak tuan-tuan. So tolong viral-viralkan kita punya video ni supaya semua rakyat Malaysia dapat informasi yang tepat dan berguna. Okay? So kita jumpa di next video. Sebelum kita mengundur diri, selamat maju jaya kepada anda semua. Okay, ini admin kita hari ni. Kita berada di Lembah Kelang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.